Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hilayu binti Usni dan nombor matrik saya 10 DLS 20F1020. Tajuk pembentangan saya dan rakan kumpulan saya pada hari ini adalah hutang. Okay, nama saya Nur Syafati Najwa binti Fazil. Nombor matrik 10 DLS 20F1050. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Ilia Kalisa binti Abdul Aziz dan nombor matrik saya ialah 10 DLS 20F1021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Safuran Najla binti Saleh. Nombor matrik saya 10 DLS 20 F1033. Maksud hutang. Hutang piutang dikenal dengan sebutan al-qaid. Maksud berhutang pada bahasa ialah memotong, manakala pada istilah pula ialah pemberian harta yang menjadi hak milik pemberi kepada peminjam dengan perjanjian bahawa di kemudian hari pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Okey, maksud pada istilah ni adalah contohnya macam Pak Abu dia bagi pinjam Pak Ali ni pisau. Jadi Pak Ali ni dia kena bagi dekat Pak Abu balik dengan pisau yang sama macam Pak Abu bagi. Maksudnya Pak Ali ni dia tak boleh bagi pisau tu ada cacat, ada kecacatan macam pisau tu jadi tumpul ke, pemegang pisau tu patah ke. Kalau antara tu terjadi, maksudnya Pak Ali dia kena gantikan dengan pisau yang baru. Itu maksud secara untuk bagi semua faham. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki yang kepadanya lah kamu dikembalikan. Maksudnya Allah akan bagi rezeki kepada pemberi tu lebih banyak dari apa yang dia bagi dekat orang lain. Nampak? Betapa baiknya Tuhan kita ni. Seterusnya kita akan masuk hukum. Hukum berhutang dan memberi hutang. Hukum untuk orang yang berhutang adalah harus, tetapi dia berubah mengikut keadaan. Manakala hukum bagi orang yang memberi hutang adalah sunat dan digalakkan kerana Allah akan bagi ganjaran istimewa dekat dia nanti. Okey, kenapa hukum berhutang ni berubah mengikut keadaan? Sebab apa? Okey, dia asalnya adalah harus, tetapi dia akan berubah menjadi haram sekiranya pemihutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk tujuan yang diharamkan. Maksudnya hutang tu akan jadi haram jika peminjam tu niat dia nak beli arak, lagi dia nak berjudi, dia nak buat duit untuk berzina. So itu adalah haram. Manakala dia seterusnya adalah makruh. Kenapa hutang tu kenapa dia jadi makruh? Sebab hutang tersebut digunakan atas perkara yang bermanfaat, tetapi ia akan jadi wajib sekiranya pemihutang itu mengetahui orang yang berhutang tu dia perlukan sangat duit tu untuk menampung kehidupan dia dan keluarga dia, dan tak ada cara lain lagi untuk dia buat selain berhutang. So ianya diwajibkan. Seterusnya adalah syarat sah berhutang.
Okey, syarat sah berhutang ada 4, bukan 8 tapi 4. Yang pertama adalah harta yang dihutangkan tu mestilah jelas, murni serta halal. Yang kedua adalah pemberi hutang dia tak ungkit masalah hutang dan tak menyakiti pihak yang meminjam. Yang ketiga adalah pihak yang meminjam mestilah berniat untuk mendapatkan redha Allah dan gunakan duit tu secara benar. Dan yang terakhir adalah harta yang dihutangkan tu dia tak akan beri kelebihan dan keuntungan dekat pihak yang meminjam. Okey, kita akan masuk kandungan yang kedua iaitu isu semasa. Okey, apa yang anda lihat dekat slide sekarang merupakan isu semasa yang terjadi dekat Thailand, iaitu dekat Taman Nasional Patim Ubon, Correction di Thailand. Ianya berlaku baru lagi 2 bulan yang lalu, pada 2 Mei 2021. Kisah ini mengisahkan tentang 2 orang suami isteri. Suami dia ni terlalu tertekan kerana banyak sangat berhutang. Jadi dia menarik si isteri dia iaitu Wang Nan ke sebuah tebing, sampaikan tubuh Wang Nan tu dia punya kandungan dia tu berdarah. Jadi kejadian tu terjadi sangat tragis sekali, and Wang Nan ni terbaring kesakitan selama 1 jam setengah. Dan akhirnya seseorang menemukan dia dan cepat-cepat hantar dia ke rumah sakit. Pada waktu tu sebenarnya suami dia ni sedang paksa isteri dia nak duit. Dia minta isteri dia duit. Dia minta isteri dia duit untuk bayar hutang judi dia. Jadi inilah kesan-kesan yang kita akan dapat jika kita tak mampu bayar hutang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada puan. Nama saya Safura Najla binti Saleh. Nombor matrik saya 10 DLS 20 F1033. Boleh saya minta puan perkenalkan diri puan? Saya Balkisnah binti Syarudin. Saya mengajar di IPB Ipoh. Terima kasih puan. Okey puan, saya ingin menanya satu soalan. Dalam musim PKP ni, kita boleh lihat banyak orang yang berhutangkan wang yang sangat banyak. Soalan saya, macam mana dalam masa ini kita boleh mengatasi masalah hutang? Okey, hutang. Hutang ni satu benda yang sentiasa dicerita, diwar-warkan, dicari penyelesaian. Tapi saya mungkin memberi sedikit pandangan lah. Yang pertama sekali, bagaimana nak mengatasi Ya puan. Bagaimana nak mengatasi. Okay, yang pertama, bila kita berbelanja, kita kena pastikan perbelanjaan kita adalah berdasarkan kepada yang pertama, kepada keperluan, dan yang kedua berdasarkan kepada kemampuan. Apa beza keperluan dan kemampuan ini? Bila kita bercakap tentang keperluan, kita berbelanja mengikut apa yang kita perlu saja. Itu adalah keperluan. Maksudnya, kalaulah kita teringin apa pun dalam keadaan, contohnya keinginan kita terhadap sesuatu perkara, tetapi kita tidak perlu berbelanja jika ia bukan keperluan kepada kita. Hari ini kalau kita sebut mengenai isu keperluan, pembelian melalui online. Kenapa kita buat pembelian online? Kerana dia lebih murah dan lebih murah lah. Jadi apabila kita sebut keperluan, bila kita tengok paparan di online tu, kita akan tengok wah, banyak macam-macam, sehingga kan hati kita berbunga-bunga kerana inginkan barang di atas online tu. Tetapi kita kena ingat,
Dalam konteks kita nak memastikan tidak ada unsur hutang, tidak menimbulkan unsur hutang yang membebankan, maka walaupun hati kita berbunga-bunga kepada keadaan tersebut, tapi pilihlah barang-barang yang atas dasar keperluan. Okay. Yang kedua, isu kedua yang perlu diberi perhatian untuk mengelakkan hutang ni adalah belanja mengikut kemampuan. So, berapa yang kita ada, maka kita kena bajet kita punya perbelanjaan ikut kemampuan kita. Kita bercakap pasal online tadi, ada banyak barang di atas talian, ada banyak barang yang pilihan, dan kita ada mungkin katakan ada 10 barang pilihan berdasarkan kepada satu item yang kita nak. Jadi berdasarkan 10 barang pilihan tadi, kita boleh buatlah pilihan tersebut berdasarkan kemampuan ataupun bajet yang kita ada. Yang selepas kita memilih mengikut keperluan, yang kedua adalah kemampuan. Jadi kita akan memilih item yang kita beli berdasarkan kemampuan keuangan yang kita ada. Dan yang ketiga, saya rasa sangat penting, belilah, milikilah sesuatu barang itu bila ada maknanya apa ni, Keinginan. kita ada keinginan, kita rasa nak beli. Jadi kalau kita beli berdasarkan keinginan, maka akhirnya kita boleh akan tertakluk ataupun menuju ke arah hutang. Sebab apa saja kita teringin, kita akan beli. Tetapi kita kena balik semula, keperluan dan kemampuan. Walaupun kita inginkan benda itu, tapi dia tak ada keperluan, maka kita tak perlu beli. Tapi kita inginkan barang itu, tapi kita tak ada kemampuan, maka kita tak perlu beli yang tidak ada kemampuan. So, nilai perlu dan mampu ini bagaimana kita nak ukur? Maka kita akan melihat kepada diri kita sendiri yang nak berbelanja tersebut. Jadi, kita manusia, kadang-kadang kita tengok barang tu, kita teringin, kita tampak ni kita teringin. Tapi keinginan kita itu adalah nilai yang kita sebut sebagai yang boleh kita penuhi ataupun tidak penuhi. Dan bagaimana nak memastikan kita penuhi ataupun tidak penuhi, maka kita berbalik semula kepada konsep keperluan dan kemampuan. Dan dalam hidup ini, untuk memastikan isu hutang ini bukan satu bebanan kepada kita, kita kena ada sentiasa perancangan keuangan yang sesuai dengan wang yang kita ada. Bukan sesuai dengan wang yang orang lain ada, tapi sesuai dengan wang yang kita ada. Jadi hari ini, anak-anak muda khususnya kena lihat perkara ini, kerana perkara ini adalah sangat penting untuk memastikan kestabilan dan keseronokan dalam hidup ni. Sebab akhir sekali orang yang berhutang ni dia tak seronok dalam hidup dia, tak seronok, kan? Jadi kadang-kadang kita tengok sebagai contoh lah, kadang-kadang kita punya keperluan adalah memiliki sebuah kereta, kan? Ya, kita perlu memiliki sebuah kereta, tetapi kemampuan kita tidak boleh memiliki kereta tersebut. Jadi bagaimana? Dia akan pergi kepada perkara yang keempat. Orang-orang muda, anak-anak muda ini kena sentiasa fikirkan tabungan. Jadi selagi kita tidak ada kemampuan untuk memperolehi barangan tersebut, maka kita teruskan usaha menabung. Sebab usaha menabung ini akan memberkati kerja-kerja kita, hasil tenaga kita. Satu hari insya-Allah dengan tabungan ini saya akan mampu untuk memiliki sesuatu yang saya tak mampu sebelum ini. Itu antara pandangan dan perkara yang saya boleh kongsikanlah dalam masa yang terdekat, dalam masa yang singkat. Terima kasih Puan kerana mengizinkan saya menemu ramah Puan tentang cara untuk mengatasi masalah hutang ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya akan menempuan rakan saya iaitu Nursurati Zati binti Muhammad Abbas. Saya akan menanyakan dia tentang isu hutang. So, soalannya adalah apakah faktor atau punca seseorang itu berhutang dalam memenuhi keperluan dan kehendak sehingga menyebabkan masalah rumah tangga.
Okey, faktor utama mereka berhutang kerana ialah mereka ingin membeli barang yang mewah. Contohnya seperti kereta. Hal yang kerana mereka ingin menunjuk kepada masyarakat sedangkan diri tidak mampu untuk membayar servis dan bayaran bulanan yang agak tinggi. Hal ini akan menimbulkan pergaduhan antara suami isteri kerana mereka tidak mampu untuk membayar hutang kepada bank kerana perlu membayar bayaran bulanan kereta. Kebanyakan kesan daripada hal ini ialah anak-anak akan menjadi mangsa pergaduhan mereka. Okey, itu saja. Poin yang kedua ialah disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi. Memandangkan pada musim COVID ini pasti ramai yang perlu membuat pinjaman untuk membeli barang keperluan harian iaitu beras, makanan basah dan kuih. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa berhutang untuk melengkapkan perlengkapan mereka untuk meneruskan kehidupan. Okey, terima kasih memberikan info yang sangat bermanfaat. Jadi, terima kasih juga telah bekerjasama dengan saya. Jadi, itu saja. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersama saya Cik Aida. Saya akan interview dan dia akan memberitahu kesan-kesan terhadap kita. Okay. Kesan berhutang terhadap individu adalah dapat mengalami tekanan perasaan dan masalah kesihatan. Sebagai contoh, dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan membawa kepada masalah yang lebih besar. Kita juga sanggup mengambil jalan singkat seperti membunuh diri dan mengelakkan perlunya membayar hutang. Kesan terhadap masyarakat, kesan berhutang terhadap masyarakat dapat memupuk sikap suka berbohong dan memungkiri janji. Okay. Terima kasih. Kandungan yang terakhir iaitu kesimpulan. Okey, kesimpulannya adalah hutang ni memang dibolehkan tapi menghindarinya adalah lebih baik. Sebab apa? Sebab setiap rezeki itu dah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tinggal kita untuk menjemput rezeki tersebut. Lepas tu kita kenalah dapatkan dia dengan cara yang halal. And jangan mudah tergiurlah dengan kemewahan yang hanya bertahan sesaat. Perbanyakkanlah bersikir dan berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki yang halal dan lagi berkah. Okey, jika memang terpaksa lah, memang dah darurat sangat terpaksa kita berhutang, maka itulah lebih baik. So daripada buat maksiat, mencuri, merompak, membunuh orang semata-mata nak dapat duit tu, baik kita berhutang. Tapi tujuan tu mestilah kena murni dan manfaatkanlah duit tu sebaik-baiknya. Harta yang orang beri pinjam tu sebaik-baiknya. And niatkanlah dalam hati tu untuk supaya segera kita dapat langsaikan hutang tersebut supaya tak jadi masalah, tak jadi penghalang kita dekat akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.